Kita semua fahamlah apa yang dimaksudkan oleh tuanku ialah buat kali pertamanya dalam sejarah negara kita di peringkat persekutuan. Tiba-tiba telah berlaku satu peristiwa yang mana kerajaan telah runtuh disabitkan oleh perkara kita semua sedia maklum. Perkara ini bukan baru kepada Malaysia, cuma di peringkat persekutuan saja, parlimen. Di negeri-negeri dia berlaku beberapa kali. Bermakna kita sudah punyai presiden rujukan. Selepas ini kalau kita mengambil tindakan, kita faham tentang perkara ini bukan satu perkara yang baru. Tapi sebenarnya perkara ini telah berlaku sebelum ini pun. Dan tidak pernah kita memikirkan untuk mengambil tindakan bagaimana kita nak menghentikan lompat parti ini. Secara peribadi, saya tidak bersetuju dengan melompat parti. Ini kerana kalau kita lihat dalam mana-mana buku sekalipun, Abraham Lincoln menyatakan iaitu kerajaan government of the people, by the people, for the people. Inilah asas demokrasi. Jadi kalau kita lihat government of the people yang ada pada hari ini, kita boleh bahas sama ada benar-benarkah government ini government of the people. Kalau for the people, saya rasa government ini memang kerajaan untuk rakyat. Tapi ada sangkut satu, government by the people. Ini masalah yang mungkin hujah kuat untuk mempertikaikan kerajaan yang wujud pada hari ini. Apakah by the people? Jadi oleh kerana itu saya seperti ahli-ahli parlimen, orang politik yang lain yang mendukung demokrasi, saya merasakan iaitu bahawa perkara ini telah berlaku dan pada waktu ini tak ada akta yang boleh menghalang perkara ini daripada berlaku. Jadi apa yang kita perlu bincangkan di sini, oleh kerana dia telah berlaku di peringkat negeri, dia berlaku di peringkat persekutuan dan mungkin di masa yang akan datang dia akan berlaku lagi dan mungkin akan menyebabkan rakyat tidak berpuas hati kerana selalu yang mereka katakan iaitu bahawa dalam PRU mereka pilih parti lain untuk menjadi kerajaan. Tiba-tiba perkara ini berlaku, maka runtuh kerajaan yang telah dipilih waktu PRU dan bangkitlah kerajaan yang baru. Saya tidak mahu pergi revisit rentetan peristiwa-peristiwa sebelumnya jatuhnya kerajaan PH dulu. Cuma kita nak melihat ke hadapan. Apakah sebenarnya boleh kita lakukan supaya perkara ini tidak akan berlaku lagi di masa yang akan datang. Mari kita duduk bersama. Let's sit down and think about it. Ya? Supaya di masa yang akan datang tidak lagi berbangkit. Kalau dikatakan rakyat pada PRU telah memilih satu parti untuk menjadi kerajaan, maksudnya untuk 5 tahunlah kerana rakyat sedar apa yang mereka buat. Jadi sebab itu di masa yang akan datang ini kita kena pastikan supaya perkara ini tidak berlaku dan tidak akan mendatang keresahan di kalangan rakyat kerana mereka boleh menyatakan iaitu bahawa mereka tidak pilih kerajaan ini dan tidak pilih parti itu untuk menjadi kerajaan. Pada Rengas boleh sikit? Boleh Boleh celah sikit. Nak buat sikit apa? Sikit je. Dan nak apa? Nak tanya soalan. Tak. Nak sokong. Sokong, okey. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Padang Rengas. Bagi saya memang ucapan yang baiklah. Saya tadi YB kata memang saya setuju di peringkat state memang ada presiden. Cuba YB pun bekas peguam, kadang-kadang kita ada bad presiden, kita ada good presiden. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang berhormat, setuju tak kalau saya katakan, sementara kita nak fikir akan datang, sementara ni, kita maintain status quo-nya ialah
kekalkan kerajaan PH yang masa dapat rakyat dulu. Mana sekarang ni give up lah, mengakulah kamu salah. Boleh tak? Terima kasih. Padang Rengas, sikit. Padang Rengas, sikit. Cadangan ialah kalau sekiranya perkara ini masih menjadi pertikaian, ya, dan peluang telah pun diberi kepada PH untuk mentadbir negara selama 5 penggal. Tapi implosion, ini masalah PH sendiri, bukan masalah kita. Kita dalam UMNO, BN, UMNO lah khususnya parti saya, telah menyatakan dengan jelas iaitu bahawa kita akan kekal sebagai pembangkang sehingga PRU 15. We are prepared. Saya punya presiden kat depan ni ada, dia yang telah menyatakan, mengisytiharkan di dalam Perhimpunan Agung UMNO 2018. Bagi tahu iaitu bahawa kita punya hala tuju ialah kita akan menjadi pembangkang selama penggal ini. Tak pernah kita fikir pun nak menjatuhkan PH ni. No time. Ya, kita concentrate sebagai pembangkang. Tapi kalau sudah berlaku implosion dalam PH sendiri, maka ini bukan masalah kita. Walaupun Langkawi cuba nak second time, nak jadi PM balik. Tak boleh. Dan kali ketiga, PH pula masih lagi bertikai siapa yang boleh jadi calon mereka. Jadi keadaan ini menunjukkan mereka tidak bersedia. Dan kalau mereka tidak bersedia, kalau nak buat pada saya lah, saya ingat Langkawi punya usul tu, undi tidak percaya, gugur je lah. Sebab dah kalah dah pun. Bila kita menang, melantik speaker dan menang, habislah. Tak bangkitlah usul undi tak percaya. Kerana itulah akan menunjukkan sama ada kita ada cukup jumlah ataupun tidak. Jadi Yang Berhormat, Sepang menjawab soalan Yang Berhormat. Kalau dah kelang kabut sangat nanti, saya juga seperti Yang Berhormat di Macang, kita buatlah PRU 15. Anytime. Anytime. Sampai masanya, kalau sekiranya kelang kabut, saya nak beritahu Sepang, kalau takut di Laumbung Ambak, jangan berumah tepi pantai. Maknanya, kita PRU anytime. Kami dalam pakatan kami, we are ready anytime. So, bukan dia punya solutionnya ialah untuk memberi balik kepada PH. Tapi kita adakan PRU 15. Once and for all. Berwat.